China sumbang 30 juta dolar Amerika kepada WHO selepas Amerika umum bekukan sumbangan. Presiden Trump umum sekatan sebahagian urusan imigresen untuk lindungi hak pekerja tempatan. Salam sejahtera bersama saya Jessica Ong dalam Berita Dunia. China menyumbang 30 juta dolar Amerika atau kira-kira 131 juta ringgit kepada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO bagi membantu badan dunia itu mengendali ancaman COVID-19. Perkara itu dinyatakan Beijing beberapa hari selepas Washington mengumumkan pembekuan bantuan dana. Sumbangan terbabit merupakan susulan kepada pemberian dana 20 juta dolar sebelum ini. Menurut jurucakap Kementerian Luar China, Geng Shuang, dana turut bertujuan meningkatkan sistem kesihatan negara-negara terjejas. Sumbangan negara tembok besar terbabit merupakan bukti sokongan dan kepercayaan China kepada WHO. Minggu lalu, Amerika yang merupakan penyumbang utama WHO mendakwa pertubuhan itu gagal menguruskan pandemik COVID-19. Negara Uncle Sam itu turut menuduh WHO cuba menyembunyikan keseriusan virus ketika ia bermula di China sebelum merebak. Kenyataan itu mengundang kemarahan Beijing dan menyebabkan hubungan kedua-dua negara tegang. Ini kenyataan terbaru WHO. Krisis global COVID-19 tidak akan berakhir dalam tempoh masa terdekat. Malah menurut Ketua Pengarahnya Tedros Adhanom Ghebreyesus, kebanyakan negara yang dilanda krisis masih pada tahap awal pembendungan. So looking back, I think we declared the emergency at the right time. And when the world had enough time to respond. When the rest of the world had enough time to respond. I repeat again, there were only 82 cases and no deaths. That was enough to cut it from the bud. Setakat ini, pandemik itu telah membunuh lebih 180,000 orang dan sudah menjangkiti lebih 2.6 juta penduduk dunia. Dengan jangkitan menular di 210 buah negara dan wilayah, pihak berkuasa setiap negara kini berusaha mengambil pelbagai langkah pembendungan termasuk penjarakan sosial dan sekatan pergerakan. Pada masa sama, setiap negara terus berusaha untuk memulihkan ekonomi yang terjejas dengan mengurangkan sekatan dan pelbagai langkah bersesuaian. Pihak berkuasa Timur Laut China terpaksa mengetatkan semula sekatan pergerakan selepas peningkatan semula kes jangkitan COVID-19 di kawasan itu yang disebabkan pengesanan kluster jangkitan baharu berhampiran sempadan China-Rusia ketika negara itu berusaha untuk mengelak penularan kali kedua wabak yang berasal dari Wuhan itu. Peningkatan kes import dari Rusia menyebabkan pelaksanaan sekatan baharu di bandar sempadan Swiffer. Laluan darat di bandar itu telah ditutup dan 2 hospital sementara juga sudah dibuka. Sejak wabak mula tersebar di Hubei pada awal tahun ini, China telah berusaha sedaya upaya mencegah penularan. Namun wujud kebimbangan yang kian meningkat akan gelombang kedua jangkitan di wilayah Heilongjiang. Ia kerana wilayah itu menyaksikan peningkatan kes import COVID-19, kebanyakannya dalam kalangan warga China yang baru pulang ke tanah air selain jangkitan domestik. Peningkatan kes turut menyebabkan pemecatan terhadap beberapa pegawai terlibat. Di Harbin yang menyaksikan 2 kluster baharu yang mempunyai kaitan dengan hospital tempatan, kenderaan dan penduduk dari luar bandar berkenaan tidak dibenarkan masuk ke zon kediaman penduduk. Minggu lalu, 35 orang yang pernah mengunjungi atau bekerja di 2 hospital bandar itu disahkan positif COVID-19 daripada pesakit berusia 87 yang sedang menerima rawatan penyakit sama. Setakat Rabu, Suruhanjaya Kesihatan Nasional mengesahkan 537 kes tempatan positif COVID-19 di wilayah itu dan 384 adalah kes import.
Dalam pada itu, Presiden China Xi Jinping mengadakan lawatan di Bandar Xian, bandar laut negara itu bagi meninjau pembukaan semula operasi perniagaan. Jelas Xi, negara perlu dibangunkan semula menuju era baharu selepas dilanda bencana besar merujuk penularan COVID-19. Perniagaan mula dibenarkan beroperasi selepas kes jangkitan di seluruh negara beransur kurang. Hari ini, China merekodkan tambahan 10 kes jangkitan baharu menjadikan keseluruhan 82,798 kes dengan 4,632 kematian. Setakat ini, jumlah kes positif COVID-19 di seluruh dunia melebihi 2.6 juta dengan 184,280 kes kematian, manakala 722,910 kes berjaya dipulihkan selepas diberi rawatan. Hampir 2/3 daripada jumlah keseluruhan kes kematian direkodkan di Eropah, iaitu lebih 110,522 kes. Amerika Syarikat mencatatkan kes tertinggi dengan 25 kematian baharu menjadikan keseluruhan 47,684 kes. Setakat ini seramai 849,092 kes positif COVID-19 dengan tambahan 375 kes dalam tempoh 24 jam lalu. Jumlah kes kedua tertinggi adalah di Itali dengan 25,085 kematian, diikuti Sepanyol 21,717 kes, Perancis 21,340 kes dan United Kingdom 18,100 kes. Chancellor Jerman Angela Merkel menyatakan Jerman sedia memperuntukkan sumbangan lebih besar kepada Kesatuan Eropah EU dalam membantu blok itu membendung penularan COVID-19. Merkel menyatakan perkara itu kepada ahli parlimen di Berlin menjelang perbincangan lebih serius para pemimpin EU mengenai pakej penyelamatan besar ekonomi kesatuan itu. Perkara mengenainya telah mewujudkan perpecahan serius antara bahagian utara dan selatan negara-negara anggota. Tegas Merkel atas semangat kebersamaan, semua pihak perlu bersedia secara penuh untuk menyumbang dalam jumlah lebih besar kepada belanjawan EU. Ia kerana kesemua 27 negara anggota perlu bersedia untuk memulihkan ekonomi yang semakin terjejas sekaligus menjadi landasan untuk program rangsangan ekonomi yang lebih baik. Presiden Donald Trump pula mengumumkan penggantungan sebahagian urusan imigresen berkaitan kemasukan warga asing ke Amerika Syarikat yang bertujuan untuk melindungi pekerja tempatan daripada wabak COVID-19. Dalam sidang media, Trump menjelaskan bahawa beliau telah menandatangani perintah eksekutif yang akan menghentikan kemasukan imigran kad hijau. Penangguhan itu akan berkuat kuasa selama 60. Ia akan memastikan rakyat Amerika yang menganggur dari semua bidang pekerjaan akan menjadi individu pertama akan ditawarkan pekerjaan. Sebelum ini, beliau telah mengumumkan pembukaan semula secara beransur-ansur ekonomi negara itu selepas terjejas akibat langkah membendung penularan COVID-19. Turki pula mengumumkan 4 hari pelaksanaan perintah berkurung di Istanbul dan 30 bandar utama lain sebagai usaha membendung penularan COVID-19 di negara itu. Menurut Presiden Recep Tayyip Erdogan, arahan itu akan berkuat kuasa dari 23 sehingga 26 April ini. Ankara telah melaksanakan sekatan pergerakan selama 48 jam pada 2 hujung minggu terakhir sebelum ini di 31 bandar seluruh negara. Namun negara yang dihuni 83 juta penduduk itu telah menarik semula pengisytiharan sekatan pergerakan jangka panjang di seluruh negara. 23 April adalah cuti umum sempena sambutan ulang tahun ke-10 penubuhan Parlimen Turki. Isnin lalu, Turki mengumumkan 123 kes kematian baharu menjadikan jumlah keseluruhan kes kepada 2,140. Jumlah kes positif pula sudah melebihi 91,000 kes. Sebelum ini, Turki telah melaksanakan penutupan sekolah, menghalang perhimpunan awam dan mengenakan arahan tidak keluar rumah kepada penduduk berumur lebih 65 tahun dan bawah 20 tahun. Erdogan turut menyasarkan kesemua langkah kawalan itu boleh dikurangkan atau kembali seperti biasa menjelang sambutan Aidilfitri hujung Mei ini.
Semalam, Pertubuhan Perubatan negara itu menyalahkan kerajaan kerana gagal melindungi petugas perubatan selepas 24 kekitangan mati akibat COVID-19 bulan ini. Hampir 3,500 petugas perubatan profesional telah dijangkiti wabak global itu atau kira-kira 3.6% jumlah kes di seluruh negara. Pihak berkuasa Itali mula melakukan ujian antibodi di wilayah utara negara itu bagi mendapatkan maklumat tahap imun virus COVID-19. Usai itu juga bagi membantu pihak berkuasa selepas sekatan pergerakan dalam masa agak panjang dikuatkuasakan di negara itu. Lombardi, wilayah yang paling teruk terjejas di Eropah, amat yakin bahawa ilmu sains mengenai keimunan kumpulan daripada ujian darah akan membantu warga di wilayah perindustrian itu kembali normal dengan kadar segera dan selamat. Hampir 13,000 orang disahkan mati di wilayah tersebut, lokasi ibu negara Milan terletak. Jumlah kematian itu lebih separuh daripada jumlah keseluruhan kematian di seluruh Itali yang kini mencecah 25,085 kes. Jerman sudah mula melakukan ujian sama di seluruh negara, manakala Finland dan Britain telah mengumumkan rancangan sama. Namun masih banyak persoalan timbul mengenai sejauh mana data daripada ujian tersebut boleh dipercayai. Pihak berkuasa mengatakan kira-kira 20,000 ujian akan dilakukan dalam tempoh sehari dan menyasarkan melakukan ujian sama di wilayah lain selepas 29 April ini. Menurut Ketua Majlis Kesihatan Nasional Itali, Franco Locatelli, ujian antibodi pada bulan lalu telah membantu pihak berkuasa menentukan penyebaran COVID-19. Pihak berkuasa Greece turut melanjutkan tempoh perintah berkurung sehingga 4 Mei ini. Bagaimanapun syarat-syarat perintah dilonggarkan susulan jumlah kematian sifar dicatatkan dalam tempoh 24 jam. Pelanjutan seminggu lagi itu akan dibuat selepas beberapa siri perintah sama dikeluarkan bermula 22 Mac lalu. Senarai kelonggaran yang akan dilaksanakan dalam tempoh perintah berkurung akan diumum Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis minggu hadapan. Antara yang disebut-sebut dalam tindakan itu ialah menukarkan status perintah berkurung kepada perintah kawalan pergerakan dan pembukaan semula mahkamah. Setakat ini, kebenaran beroperasi buat pasaraya, bank dan penghantaran makanan dikekalkan. Pada masa sama, orang ramai yang perlu keluar rumah diwajibkan memaklumkannya kepada pihak berkuasa atau berdepan denda. Kerajaan negara terbabit berjaya meletakkan jumlah kematian pada angka minimum sejak ia pertama kali dikesan pada 12 Mac. Ketika ini, negara itu telah merekodkan 121 kematian akibat COVID-19. Vietnam kurangkan langkah sekatan pergerakan selepas kes catat angka mendatar. Laporan penuh terus bersama Berita Dunia. Teruskanlah cekal, kuat dan bersemangat. Yakinlah kita akan dapat atasi dugaan ini bersama-sama. Stay at home, kita mesti menang. Stay at home, kita mesti. Stay at home, kita mesti menang. Pastikan penjarakan sosial, kita pasti menang. Break the chain, kita mesti menang. Break the chain, kita mesti menang. Lain-lainnya, kita mesti menang. Stay at home, kita mesti menang. Break the chain, kita mesti menang. Pada hal lainnya, kita mesti menang. Kita duduk rumah, kita mesti menang. Putuskan rangkaian COVID-19, kita mesti menang. Break the chain dan kita mesti menang. Rakyat Malaysia, patuhilah PKP. Kita mesti menang. Patuhilah setiap arahan daripada pihak kerajaan. Tinggal di rumah, putuskan rantaian, kita mesti menang.
Bertemu kembali dalam berita dunia. Bangladesh menegaskan tidak mahu menerima 2 bot membawa ratusan pelarian Rohingya yang menuju ke negara terbabit. Ekorat itu, pihak berkuasa negara berkenaan akan meningkatkan kawalan di kawasan perairan. Penegasan itu dinyatakan Menteri Luar Bangladesh A.K. Abdul Momen. Menurutnya, arahan telah diberi kepada pasukan pengawal pantai bagi memastikan mereka tidak dapat masuk ke sempadan negara terbabit. Beliau juga menegaskan tiada lagi pelarian Rohingya akan diterima di negara tersebut. Ia merupakan kontroversi terbaru selepas insiden kematian berbelas pelarian akibat kebuluran setelah bot dinaiki terkandas di laut selama 2 bulan. Kumpulan aktivis khawatir tindakan kerajaan Bangladesh itu akan menyebabkan kumpulan pelarian terus berada dalam keadaan tidak menentu. Setakat ini, terdapat kira-kira 1 juta pelarian Rohingya berada di sempadan Bangladesh, Myanmar. Majoriti daripada mereka berhasrat untuk ke negara Asia lain bagi mencari kehidupan lebih baik. Presiden Tajikistan Emomali Rahmon mencadangkan peladang dan mereka yang bekerja dalam bidang membabitkan aktiviti fizikal berat tidak berpuasa semasa Ramadan. Beliau mendakwa perkara itu boleh melindungi diri mereka daripada dijangkiti penyakit berjangkit. Pemimpin negara majoriti Muslim itu berkata tindakan tersebut perlu diambil sebagai langkah berjaga-jaga. Beliau turut memetik kenyataan cendekiawan Islam yang menyokong kenyataan berkenaan. Kenyataan kontroversi itu disampaikan beliau dalam ucapan khas sempena awal Ramadan. Biarpun mempunyai jumlah umat Islam yang ramai, namun Jabatan Negara Amerika Syarikat melabel negara terbabit sebagai negara antara yang tidak mengamalkan kebebasan beragama. Setakat ini, Tajikistan tidak mempunyai sebarang kes COVID-19. Emirat Arab Bersatu UAE mungkin akan membuka kembali pusat beli belah negara terbabit selepas ditutup sebulan akibat penularan COVID-19. Pembukaan semula itu nanti dijangka merancakkan kembali sektor ekonominya selain menampung permintaan semasa Ramadan. Media tempatan melaporkan Kementerian Kesihatan negara itu dan pihak berwajib lain sedang mengkaji hal terbabit. Perbincangan bagaimanapun turut menekankan kepada aspek keselamatan bagi mengelak wabak terus menular. Perkara itu turut disahkan beberapa pegawai kanan kerajaan. Menurut mereka, pusat beli belah di Dubai menjadi antara sektor utama ekonomi negara terbabit. Selain itu, kerajaan turut membincangkan cadangan untuk melonggarkan perintah berkurung 24 jam sehari yang diamalkan ketika ini. Antaranya membenarkan perhimpunan awam dihadiri tidak lebih 10 orang sepanjang Ramadan dengan mengamalkan penjarakan sosial. Ibu kota UAE memiliki beberapa pusat beli belah gergasi. Ada daripadanya merupakan antara pusat beli belah terbesar dunia, termasuk yang terletak bersebelahan Burj Khalifa, struktur tertinggi dunia. Setakat ini, negara terbabit merekodkan lebih 8,000 jangkitan COVID-19 dengan 52 kematian. Pihak berkuasa Vietnam mula mengurangkan kawalan pergerakan selepas ada kemajuan positif dalam usaha membendung penularan COVID-19 di negara itu. Sekatan pergerakan mula dilaksanakan sejak 3 minggu lalu. Meski mempunyai perbatasan sempadan agak panjang dengan China, negara Asia Tenggara ini hanya mencatat 268 kes positif COVID-19 dengan sifar kematian. Jumlah itu kekal dalam tempoh agak panjang menunjukkan kes pada tahap mendatar. Perkembangan positif itu membolehkan kerajaan mengurangkan sekatan sekaligus menyaksikan peningkatan jumlah kenderaan di atas jalan selain banyak kedai di Hanoi mula dibuka. Vietnam adalah negara pertama melarang penerbangan masuk dan keluar dari tanah besar China pada awal Februari lalu. Langkah itu diambil apabila jumlah kes positif COVID-19 mula meningkat dan 10,000 penduduk di satu kawasan berhampiran ibu negara diarah menjalani kuarantin wajib. Seperti pernah dilaporkan, pesakit yang berjaya pulih sepenuhnya daripada COVID-19 boleh membantu pesakit lain untuk pulih. Salah sebuah hospital di Filipina turut melakukan perkara sama dengan menerima plasma darah pesakit yang telah sembuh. Jurucakap Hospital Besar Manila Dr. Yonas De Rosario berkata plasma itu akan berfungsi seperti ubat eksperimen, namun ia lebih diyakini berdasarkan sejarah antibodi dalam rawatan jangkitan virus itu. Someone who has recovered from COVID-19
will have antibodies against the virus that causes COVID-19. So we harness that. We take advantage of that. So we ask our survivors, we call them survivors, COVID-19 survivors who have fully recovered from COVID-19, to donate their blood, specifically their plasma where the antibodies are. Salah seorang penderma Jeffrey Yap berkata dia teruja untuk menderma plasma darahnya. Sebaik diminta buat demikian dan menyifatkan ia hanya sumbangan kecil kepada pesakit lain. Hari ini, Filipina merekodkan tambahan 271 kes baharu menjadikan keseluruhan lebih 6,981 kes dengan 462 kes kematian, tambahan 16 kes hari ini. Lebih 27 juta rakyat Thailand yang bekerja dalam sektor tidak formal hilang mata pencarian susulan pandemik COVID-19. Situasi itu mengakibatkan mereka mencari alternatif untuk meneruskan kehidupan termasuk dengan memancing ikan di terusan busuk di Bandaraya Bangkok. Antara bidang pekerjaan terjejas teruk ialah pelancongan, hiburan, makanan dan perkhidmatan. Rata-rata mereka terpaksa menagih bantuan daripada kerajaan untuk mendapatkan makanan percuma dan bantuan bulanan. Namun hanya separuh daripada mereka diluluskan. Tindakan itu memaksa mereka mencari makanan dengan memancing ikan di sungai yang kotor dan berbau. ว่างงานนะครับช่วงโควิดด้วยพอดีเป็นช่างแอร์งานเซอร์วิสก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับก็เลยมาตกปลาเล่นๆไปพอได้ค่ากับข้าวไปวันๆนึงครับแบบนี้วันนี้วิ่งไปเนี่ย50 กิโลไม่ได้สักคนเลยก็เลยจอดพักเหมือนพักด้วยแล้วก็นั่งตกปลาให้หายเซ็งกันเดี๋ยวค่อยไปวิ่งต่อ Pengurusan sebuah masjid United Kingdom membina kira-kira 150 keranda untuk mangsa COVID-19 di negara itu. Kesemua keranda itu ditempatkan dalam khemah sementara yang didirikan dalam kawasan masjid. Jelas pemegang amanah Masjid Jamia Gamkul Sharif, Muhammad Zahid minggu ini, urusan kes kematian agak kurang berbanding minggu sebelumnya, antara 5 atau 6 kes sehari. There's a lot of grief going on because of the social distance and how many people are allowed to attend. 5 to 6 people. Some families have got father who's passed away, who's got 6 sons or 4 daughters. And it's really making it hard for families. And obviously everyone's at home grieving as other families cannot join in with them. And I think that is a very big hit for families who are sitting at home and grieving. Setakat hari ini, United Kingdom merekodkan 18,100 kes kematian dengan 133,495 kes positif COVID-19. Bertemu kembali. Watford menjadi kelab bola sepak terbaru Liga Perdana Inggeris EPL yang bersetuju membuat pelan penangguhan gaji pemain sebagai usaha membantu mengurangkan krisis ekonomi akibat pandemik coronavirus. Watford kini menyertai Southampton, West Ham dan Sheffield United mengumumkan perkara itu semalam oleh Ketua Pegawai Eksekutifnya Scott Duxbury. Selain 4 pasukan itu, Arsenal turut membuat potongan gaji pemain sebanyak 12.5% sehingga tahun hadapan. EPL kini mengalami kebimbangan jika gagal untuk menamatkan musim ini dengan perbelanjaan yang berjumlah £1 bilion.
Duxbury berkata kepada media usaha ini merupakan lambang kebersatuan penyokong dan pasukan dalam tempoh mencabar ini. Ujarnya mereka berbangga para pemain bersetuju untuk mengambil tindakan ini dengan menyedari peranan sebagai tokoh masyarakat yang mempunyai ramai pengikut demi kebaikan kelab. The Hornets berada di kedudukan ke-17 dalam EPL sebelum krisis kesihatan ini berlaku di luar zon penyingkiran. Kapten pasukan Troy Deeney turut menjelaskan sekarang adalah masa bagi mereka untuk memahami masalah yang sedang berlaku dan perkara itu dipersetujui bagi menjamin kebaikan bersama kelab. Pengambil alihan Newcastle United oleh konsortium yang disokong oleh hartawan Arab Saudi hampir selesai ketika industri bola sepak kini sunyi akibat penularan COVID-19. Dana Pelaburan Awam Arab Saudi PIF yang diketuai oleh Putera Mahkota Muhammad bin Salman menjelaskan krisis coronavirus memberi mereka peluang komersial untuk menjadi sebahagian daripada Liga Perdana Inggeris yang sangat lumayan. Ia bakal memberikan nafas baru buat The Magpies lepas bergelut tanpa pencapaian dalam Liga. Pengambil alihan kelab itu oleh dikatakan bernilai 300 juta pound atau 1.6 bilion ringgit yang menyaksikan mereka memperoleh 80% kepentingan dalam kelab. Kelab-kelab di Liga Perdana Inggeris kini berusaha untuk mengelak kehilangan pendapatan jutaan ringgit hak penyiaran jika musim ini tidak dapat ditamatkan dan kekurangan pendapatan dari sumber kutipan tiket, jualan barangan dan penajaan. Akibat daripada itu, yuran perpindahan dijangka turun dengan gaji akan dipotong, malah kelab terkaya di dunia juga kini sedang mengatur pemotongan gaji atau penangguhan bayaran pemain bintang mereka. Pengasas Persatuan Tenis Wanita WTA Billie Jean King dan Rafael Nadal menyokong cadangan Roger Federer bahawa sekarang adalah masa terbaik untuk menggabungkan Persatuan Tenis lelaki dan wanita di bawah satu bumbung. Federer yang memegang rekod kejuaraan Grand Slam lelaki sebanyak 20 kali, individu pertama memberikan pendapat berkenaan sebelum ia turut mendapat reaksi daripada King dan Nadal. Billie Jean King yang menjadi sebahagian mewujudkan WTA pada 1973 menyokong idea berkenaan. Katanya dia bersetuju dan telah bercakap mengenai perkara ini sejak awal era 70-an lagi dan berharap ianya menjadi kenyataan. Nadal yang muncul juara Grand Slam 19 kali menyokong cadangan musuh tradisinya di gelanggang itu. Federer dan Nadal berkata penggabungan itu mampu membuatkan keluarga tenis menjadi lebih kuat ketika berdepan pandemik COVID-19 selepas Wimbledon terpaksa dibatalkan buat pertama kali sejak Perang Dunia Kedua dan terbuka Perancis pula diubah ke hujung September. Saudara, tak kala sekatan pergerakan masih berkuat kuasa di India, ruang itu digunakan sebaliknya puluhan ribu burung tropika daripada keluarga flamingo memenuhi satu kawasan tasik di negeri Maharashtra. Dan visualnya menutup berita dunia malam ini. Selamat menyambut Ramadan dan kekal duduk di rumah demi memutuskan rangkaian hantaian jangkitan COVID-19. Saya Jessica Ong, salam sejahtera dan salam hormat.